Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Aswati binti Hamzah dan rekan sekalian. Hari ini saya dan rakan-rakan saya Muhammad Taufik bin Julal, Veronica Sibat dan Zamalia binti M. Husin akan membentangkan tentang subjek PGT 219 iaitu pengantar kaedah mengajar ilmu kemanusiaan. Tugasan yang diberikan adalah interpretasi bahan bantu mengajar bukan ICT. Baiklah, sebelum kita masuk kepada penerangan bahan bantu mengajar dengan lebih lanjut, kumpulan kami telah memilih subjek sejarah tingkatan 4 iaitu standard kandungan nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua dan standard pembelajaran nasionalisme di negara kita, dan di mana fokus subtopik utama adalah faktor nasionalisme, perkembangan nasionalisme dan juga kesan perkembangan nasionalisme. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang definisi bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kita menentukan kejayaan program pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahan bantu mengajar akan menimbulkan rangsangan keinginan pelajar untuk mereka mengetahui sesuatu serta menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran semakin menarik. Menurut Nur Razia Abdul Hamid pada tahun 1981, beliau mendefinisikan bahawa bahan bantu mengajar bukanlah sesuatu yang tersisih dan terasing sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Situasi ini bermaksud bahawa semasa kita sebagai guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu mengajar sudah menjadi tidak asing untuk kita gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan secara keseluruhannya, bahan bantu mengajar sangat penting bagi guru untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan lebih menarik di dalam kelas. Seterusnya, saya akan menjelaskan kepentingan BBM di dalam pengajaran mengikut Charles F. Hoban, James Giffin, dan Edgar Dale 1964. Kepentingan BBM adalah menjadi satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep. BBM ini juga menjadi daya tarikan kepada seseorang pelajar kerana pelajar mungkin akan berminat ingin tahu tentang BBM yang dihasilkan dan juga tertarik dengan kepelbagaian warna yang digunakan oleh guru untuk menghasilkan BBM ini. Seterusnya, BBM ini dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal dan juga membina pemikiran yang berterusan seperti melalui filem bergerak. BBM ini juga boleh membantu pelajar untuk lebih faham tentang topik yang diajar oleh guru dan juga membantu perkembangan perbendaharaan kata pelajar. Yang terakhir ialah BBM ini akan memberi pengalaman baru dan juga menjadikan pengalaman pelajar itu lebih mendalam dan juga beragam. Prinsip-prinsip penggunaan bahan bantu mengajar ataupun BBM. Baiklah, untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan bahan, guru harus memahami dan juga mematuhi prinsip-prinsip berikut, iaitu yang pertama, bahan-bahan hendaklah dipilih berdasarkan kepada objektif yang ditentukan terlebih dahulu. Kandungannya hendaklah mengandungi fakta tepat serta sesuai digunakan mengikut kebolehan pelajar. Prinsip kedua, sekiranya buku teks digunakan sebagai bahan pelajaran, kandungan hendaklah dibaca oleh guru terlebih dahulu supaya mengenal pasti kelemahan dalam kandungannya, kemudian mengubah suai bahan mengikut objektif dan topik pelajaran yang akan diajarkan. Prinsip yang ketiga adalah proses penggunaan bahan pelajaran dalam bilik darjah hendaklah dirancang mengikut langkah-langkah pelajaran yang akan disampaikan. Ianya termasuk set induksi seperti menerangkan cara dan tujuan penggunaan bahan pelajaran hendaklah dirancang terlebih dahulu. Dan prinsip yang terakhir adalah aktiviti menilai keberkesanan penggunaan bahan-bahan pelajaran hendaklah diadakan. Aktiviti ini mengandungi aktiviti memerhati, soal jawab atau ujian. Ia bertujuan untuk mengukuhkan pelajaran yang baru disampaikan serta membolehkan guru mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan pelajaran tersebut.
Baiklah, saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya, iaitu prosedur penggunaan bahan bantu mengajar. Di mana prosedur penggunaan bantu mengajar terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Okey, kita masuk kepada yang pertama, iaitu sebelum. Sebelum, iaitu guru memberi arahan kepada murid terlebih dahulu, di mana guru haruslah memastikan tingkah laku pelajar dalam keadaan terkawal sebelum menggunakan bahan bantu mengajar. Dan setelah murid memahami arahan, guru akan menunjukkan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mengekalkan disiplin pelajar semasa berada di dalam kelas. Yang kedua adalah fasa semasa, di mana guru haruslah menunjukkan bahan bantu mengajar semasa proses penggunaan BBM itu sahaja, iaitu ketika aktiviti menerang. Hal ini kerana untuk mengekalkan tumpuan pelajar. Contohnya, apabila kita menunjukkan bahan bantu mengajar terlalu awal, iaitu sebelum kelas bermula, besar kemungkinan tumpuan pelajar hanya tertumpu kepada BBM itu sahaja. Dan yang seterusnya, guru juga akan membimbing murid dalam membincangkan fakta penting yang terdapat dalam bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh guru. Dan yang terakhir adalah aktiviti penilaian terhadap tindak balas perlu dilakukan berdasarkan hasil penggunaan bahan bantu mengajar. Situasi ini bertujuan untuk guru membuat penilaian keberkesanan bahan bantu mengajar yang dihasilkan untuk kegunaan masa akan datang. Seterusnya, fasa yang ketiga adalah fasa yang selepas, di mana BBM yang telah digunakan perlu dikumpul dan disimpan semula dengan baik. Situasi ini bertujuan untuk digunakan semula. Sebagai contoh, kita akan guna BBM di kelas yang lain ataupun di kemudian hari. Okey, baiklah. Seterusnya, saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan bahan bantu mengajar yang kumpulan kami telah hasilkan. Nama bahan bantu mengajar yang kami hasilkan adalah kotak minda. Okey, permainan kotak minda ini mempunyai 3 lapisan, di mana lapisan pertama mengenai subtopik pertama, lapisan kedua mengenai subtopik kedua, dan lapisan yang ketiga mengenai fokus subtopik yang ketiga. Baiklah. Okey, cara permainan dia, guru sendiri akan mengendalikan permainan ini bersama pelajar semasa aktiviti menerang. Okey, cara permainan dia, guru haruslah membuka kotak lapisan yang pertama. Seperti ini. Okey, seperti yang kita lihat, kotak lapisan pertama ini berfokuskan kepada subtopik yang pertama, iaitu faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Dan faktor-faktor tersebut telah terpampang di bahagian setiap kotak ini, iaitu sistem pendidikan, peranan agama dan juga media cetak. Dan setiap huraian ini berada di dalam sampul yang telah disediakan oleh guru. Contohnya sistem pendidikan. Huraian mengenai sistem pendidikan dimasukkan ke dalam sampul untuk pelajar mudah membaca mengenai faktor-faktor tersebut. Okey, baiklah. Di lapisan yang kedua pula mengenai topik yang kedua, iaitu perkembangan nasionalisme. Okey, seperti yang kita lihat, perkembangan nasionalisme disebabkan oleh 3 faktor, iaitu perjuangan golongan intelektual, perjuangan melalui persatuan dan juga perjuangan melalui penulisan. Dan tokoh-tokoh yang terlibat juga ditampal di bahagian bersebelahan dengan fakta, agar pelajar dapat mengetahui siapa tokoh pelopor yang menyebabkan perjuangan-perjuangan tersebut. Dan huraian setiap perjuangan juga dimasukkan di dalam sampul untuk memudahkan guru berbincang dengan pelajar mengenai huraian tersebut. Okey, seterusnya kotak lapisan yang terakhir, pelajar juga melakukan benda yang sama. Pelajar harus membuka terlebih dahulu. Dan selepas membuka, pelajar akan mengetahui apa isi kandungan yang terakhir, iaitu mengenai subtopik kita yang ketiga, iaitu kesan perkembangan nasionalisme. Di mana kesan perkembangan tersebut terbagi kepada 3, iaitu kesan kepada sosial, kesan kepada ekonomi, dan juga kesan kepada politik. Dan kesan-kesan tersebut, huraian mengenai kesan juga terdapat di dalam setiap sampul yang telah disediakan oleh guru. Sebagai contoh, kesan kepada sosial. Ini adalah huraian yang telah disediakan oleh guru untuk dibincangkan bersama pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Oleh itu, semasa guru menggunakan ABM ini, pelajar-pelajar juga turut serta semasa guru membuka kotak minda ini agar guru dan pelajar mampu mewujudkan komunikasi dua hala bagi membincangkan semua faktor, semua kesan dan juga perjuangan-perjuangan yang terdapat dalam kotak minda ini. Setakat itu sahaja pembentangan mengenai bahan bantu mengajar yang kumpulan kami telah hasilkan. Sekian, terima kasih. Penggunaan bahan bantu mengajar BBM sememangnya akan memberikan impak yang positif terhadap murid sekiranya guru telah membuat persediaan rapi untuk setiap langkah pengajaran yang ingin disampaikan dalam objektif pembelajaran. Salah satu daripada implikasi penggunaan BBM dalam proses pembelajaran ialah ianya akan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif di mana semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Jika dilihat dari segi interaksi pula, penggunaan BBM yang berpusatkan murid ini akan menggalakkan interaksi yang lebih berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid tidak akan berasa takut dan malu dengan murid yang lain. Sebaliknya, mencuba segala aktiviti yang diadakan berdasarkan kepada panduan yang diberikan oleh guru. Murid akan bertanya kepada guru sekiranya mereka kurang jelas tentang isi pelajaran yang diajar. Di samping itu, melalui aktiviti penggunaan BBM ini juga akan memupuk semangat kerjasama di kalangan murid. Belajar secara berkumpulan dalam bilik darjah memerlukan kerjasama yang tinggi di kalangan ahli kerana ianya akan memberikan impak yang besar terhadap suasana pembelajaran. Penggunaan BBM yang berkesan juga akan menggalakkan guru untuk meningkatkan kadar penggunaan kemahiran pedagogi mereka di dalam bilik darjah. Bagi menghasilkan pelaksanaan aktiviti yang berkesan, guru akan mengambil kira latar belakang dan juga kebolehan murid. Secara tidak langsung ini akan menjadikan mereka lebih profesional dalam mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam usaha untuk mencapai objektif pembelajaran di dalam bilik darjah. Dalam erti kata lain, dengan adanya integrasi pendekatan yang digunakan akan dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif kepada semua murid kerana mereka tidak terikat dengan teknik pengajaran tradisional yang agak membosankan, di mana ianya lebih berpusatkan kepada guru sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada kelebihan penggunaan bahan bantu mengajar. Okey. Penggunaan bahan bantu mengajar mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri, iaitu dapat menarik minat pelajar di dalam kelas, memudahkan guru mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran dan mewujudkan interaksi dua hala, iaitu antara guru dan pelajar. Hal ini kerana apabila kita melaksanakan penggunaan bahan bantu mengajar dalam aktiviti pengajaran, murid akan sentiasa bertanya soalan kepada guru disebabkan murid berasa selesa dengan guru untuk bertanya soalan. Yang seterusnya dapat merangsang minat dan kesungguhan pelajar di dalam kelas. Merangsang minat dan kesungguhan pelajar akan dilihat semasa berlakunya sesi soal jawab atau semasa guru bertanyakan soalan kepada pelajar mengenai soalan-soalan yang berunsurkan seperti kebat. Hal ini kerana apabila guru bertanyakan soalan yang berkonsepkan aras tinggi, situasi ini akan membuka minda pelajar untuk berfikir di luar kotak. Dan yang terakhir juga adalah bahan bantu mengajar dapat memberi kebaikan kepada pelajar dari aspek pengalaman panca indera. Situasi ini bermaksud BBM yang dihasilkan oleh guru itu boleh dilihat, dirasa dan didengar oleh pelajar. Maka ianya akan memberi pengalaman penting kepada pelajar semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kelemahan yang sering timbul disebabkan penggunaan bahan bantu mengajar. Okey, kelemahan yang pertama adalah guru perlu membuat perancangan dalam menyusun teknik yang sesuai untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada waktu itu. Hal ini kerana sekiranya BBM yang dihasilkan tidak sesuai dengan suasana PDP, maka besar kemungkinan PDP itu kurang berkesan. Sebagai contoh, guru memang telah menyediakan satu BBM yang menarik, akan tetapi dari segi kesesuaian bahan bantu mengajar tidak begitu sesuai dalam topik pengajaran hari tersebut. Maka besar kemungkinan proses pengajaran dan pembelajaran pada waktu itu kurang berkesan. Seterusnya adalah guru perlu sentiasa kreatif untuk mencari bahan bagi membina satu alat bantu mengajar yang menarik.
Situasi ini menyebabkan masa yang diambil oleh guru sangat lama dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang kreatif untuk ditunjukkan kepada pelajar. Dan akhir sekali, kelemahan yang dikesan adalah murid kadangkala akan merasa bosan dengan bahan bantu mengajar yang ditunjukkan. Hal ini kerana sekiranya kita menggunakan satu model bahan bantu mengajar, sudah semestinya BBM itu akan menjadi cepat bosan. Oleh itu, guru haruslah sentiasa kreatif serta menjana idea dalam menghasilkan sesuatu pembaharuan mengenai bahan bantu mengajar agar dapat merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami gunakan dalam menghasilkan tugasan ini, dan setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.